Azlan, tuan-tuan tidak hadirin yang dikasihi rahmati Allah, lama tak datang ke Jertih ni, Besut. Alhamdulillah, seronok saya tuan-tuan dapat bersama dengan tuan-tuan. Dengan susah hati saya tak ada rekah. Terkejut lah makcik tu. Saya tak berani dekah tuan-tuan, sebab baru ni saya kena dekat Pantai Remes, Perak. Ada makcik tu, dia duduk sebelah tu lah, rupanya dia latah. Saya tengah ceramah, dia lena. Saya tak boleh tengok orang lena. Saya derekah dia terkejut, dia latah, dia bangun-bangun, "Ustaz, bodoh." Dia kata saya bodoh tuan-tuan. Lepas tu saya tak nak derekah lah. Tapi dia lena pula lepas tu. Saya derekah sekali lagi, dia bangun-bangun, "Ustaz, babi terus," saya kena. Jadi ada yang latah tak? Minta maaf ya. Saya memang macam tu. Saya dulu motivator tuan-tuan, penceramah motivasi, terkenal lah dulu kan. Tapi macam Dr. Ridwan kata, saya memang ditukarkan ke Pulau Ketam. Saya duduk di Pulau Ketam hampir setahun. Saya disekat gaji saya, daripada dibayar hampir 3 tahun. Kemudian saya dipecat daripada jawatan sebagai guru, DG 48 lah masa tu, 48 dah. Tapi itulah rezeki Allah ni, Allah maha pemberi rezeki, kita jangan susah hati. Pagi ni dalam masa sejam sebelum kita buat pelancaran AEDK, saya nak bagi tahu tuan-tuan, doa mukhul ibadah, doa silahul mu'minin. Doa ni tuan-tuan senjata orang yang beriman. Saya ditekan, saya dibuang daerah, saya diambil tindakan tak dapat gaji. Doa mak ni sangat mustajab. Mak saya selalu berdoa, "Ya Allah, murahkan rezeki anakku." Dia selalu berdoa untuk saya lah. Tetapi senjata doa itu dah tak ada dah hampir 6 tahun dah. Mak saya dah meninggal dah. Dan bila balik rumah, yang paling sedih tuan-tuan, rumah tu ada, masuk dalam rumah, bilik tu ada, masuk dalam bilik, katil tu ada, tapi orang atas katil tu dah tak ada dah. Rasa sedih tuan-tuan. Kerana apa? 6 tahun dah doa yang mustajab tu tak ada dah bagi saya. Dulu kalau saya susah, saya jumpa mak lah. "Mak, doa ya." Selalu mak saya akan doa. Pernah satu ketika saya cerita dalam YouTube, dalam dompet saya ni ada 200 saja, 200 ringgit saja. Masa tu kerja cikgu 25 hari bulan dapat gaji. Jadi memang tak ada duit lah. Saya pergi rumah mak, bukan nak pinjam duit mak. Saya ambil duit tu, yang 200 tu, saya bagi kat mak saya. "Mak, nah, ambil duit ni." Dia tengok saya, dia kata, "Ni tak ada duit ni." "Ada mak, ada." "Mak ambil, mak beli beras, mak belilah gula ke, belilah." Dia kata, "Ni tak ada duit ni." "Ada." Tapi dalam hati, "Tak ada apa mak, yang tu yang ada pun." Kan? Saya bagi kat dia. Saya kata, mak ambil duit ni, mak beli beras, beli apa-apa, mak doa saya jangan lupa." Dia tu angkat tangan, "Ya Allah, murahkan rezeki anakku, ya Allah." Saya ingat dia nak bagi balik, rupanya dia ambil juga tuan-tuan. Jadi bila dia ambil, saya pun tengok aja, Allah Akbar, dia ambil juga rupanya. Saya pun baliklah, rupanya rezeki tuan-tuan bagi kat mak ni, rezeki doa dah. 4 jam lepas tu tuan-tuan, ada orang daripada Teluk Intan telefon saya, "Ustaz, boleh tak datang ke Teluk Intan?" Saya kata, "Nak buat apa?" "Datanglah Ustaz." Saya kata, "Bolehlah, adalah duit nak bubur minyak botol kan." Saya pun pergilah. Rupa-rupanya saya ganti Datuk Dr. Harundin forum malam tu. Jadi saya pergi tengok, ya Allah, saya ganti Datuk Dr. Harundin. Sebelah kanan saya adalah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi, masa tu masih hidup, Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Harundin. Saya Din apa pun tak ada. Jangan tuan-tuan, menggigil saya. Sebelah Datuk Zulkifli, sebelah Datuk Abu Hassan. Takut saya. Saya pula ceramah suka jelekah orang. Saya takutlah nanti syahid Datuk Abu Hassan kan. Saya pun tak berani dah. Lepas tu saya suka buat lawak. Dr. Zulkifli mana buat lawak kan. Dia ceramah standard aja. Jadi kalau tuan-tuan nak panggil dia ceramah, panggillah. Dia ceramah slow aja. Tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Jadi tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis.
Jadi saya terbuka macam tu, saya suka buat lawak kadang-kadang kan. Jadi saya panel pertama, Allah, saya takut lah tuan-tuan. Jadi saya pun forum, kontrol lah semua macam pencarah universiti. Fakta pertama, fakta kedua, fakta ketiga, fakta keempat, semua fakta. Dr. Zulkifli hangguk, Datuk Abu Hassan pun hangguk. Ni saya dah ceramah dah 10 minit, tuan-tuan hangguk pun tidak. Tuan-tuan berlagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi. Hangguklah sikit, bagi semangat tuan-tuan. Oi, tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan duduk di depan ni. Saya duduk di depan tu. Tuan-tuan ceramah saya buat macam ni. Jam tuan-tuan kelik awal tuan-tuan. Balik awal tuan-tuan. Dia kata bagi semangat sikit, hangguk sikit. Walaupun tak faham pun hangguk. Pejam mata hangguk, rupanya lena tuan-tuan. Hangguk bagi semangat kan. Dr. Zulkifli hangguk, Datuk Abu Hassan hangguk. Lepas round kedua, saya buat lawak. Bila buat lawak, dia orang kata ceramah benar ada lawak. Datuk Abu Hassan kalau silap forum dengan dia hantam terus atas stage. Jadi saya buat lawak. Bila buat lawak, Dr. Zulkifli gelak. Macam jenazah tuan-tuan. Macam bakal jenazah dia gelak. Ni saya buat lawak, tuan-tuan gelak lah sikit. Jangan buat serius sangat kan. Dah lah pagi-pagi ni lena tuan-tuan. Lagilah kena laksam sedap tu. Tadi tuan-tuan pergi tu dekat tu. Sedap tuan-tuan. Murah pula tu sebab saya tak bayar tuan-tuan, saya free. Nanti yang sedap tu kalau kena bayar tak sedap lah. Jadi saya pun Allahu Akbar buat lawak. Datuk Abu Hassan pun gelak. Habis ceramah, dia orang bagilah sampul. Biasalah kan. Saya pun ambil sampul tu balik sekolah. Pergi sekolah lah pagi tu. Sampul tu saya tinggal di rumah. Habis perhimpunan pagi tu, saya pergilah dekat kantin tu kan. Mamak tu tengah buat mi goreng. Dia kata, "Mamak, mi goreng satu." Bila sebut mi goreng baru teringat, mana ada duit bagi kat mak. Sampul tu tinggal kat rumah. Saya pun kata, "Mamak, cancel." Dia kata, "Kenapa ustaz? Hari ni hari Isnin, saya puasa." Puasa apa, duit tak ada? Memang tak ada duit. Saya pun, ya Allah, duit tak ada. Masya Allah. Pukul 2.30 habis sekolah, saya baliklah. Balik cari sampul lah. Tengok, bagi kat mak 200, dalam sampul tu ada berapa? Agak-agak ada berapa? 4,000. Pagi ni jangan kurang daripada tu lah. Macam faham tuan-tuan. Tak nak bagilah berapa pun tuan-tuan, saya terima ya. Kalau tak bagi aku tunggu. Adalah awak tuan-tuan. 4,000 dalam sampul tu. Masya Allah. Saya kata, ya Allahu Akbar. Bagi kat mak 200 dalam sampul 4,000. Murahnya rezeki. Kerana apa? Doa mustajab seorang ibu. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu lah tuan-tuan, hari ni saya nak bagi doa tu. Doa ni tuan-tuan kena amal, senang aja. Kan? Kalau hari Jumaat, selalu lepas Jumaat, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dia suruh kita baca lepas Jumaat 3 kali doa ni. Apa doa tu? Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'alun lima yurid, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Pernah dengar tak doa ni? Pernah tak? Siapa baca wa yarzuqu la yahtasib, Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Dia. Yang kedua apa? Wa yahfadhu mali, Allah jagakan harta kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan apa? Wa yaghfiru dzunubahu, Allah ampun dosa kita. Okey, saya baca doa ni, kakak-kakak, abang-abang ikut boleh tak? Boleh? Okey, ikut saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tu doa makan oi. Hampa ni ikut semua. Bagilah faham langsung. Itu doa makan. Dia kira nak makan dia orang tertih ni. Bukan yang tu, yang ni betul, yang ni betul. Allahumma lupa dah saya. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya Fa'alun lima yurid, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak
baca kak. Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Kali ni doa ni penting sebab mukhul ibadah. Kan? Ibu segala ibadat. Apa doa? Saya nak bagi tuan-tuan 10 doa ni cover semua. Apakah doa tersebut? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan tuan-tuan dengar kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kalau kita jadi imam, kalau seorang tukar-tukar, Allahumma inni as'aluka fi Allahumma inni as'aluka fi Allahumma inni nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Allahumma inni as'aluka fi salamatan fid din. Minta supaya selamat dalam agama kita. Kalau tuan-tuan seorang, tuan-tuan jamakkan jadi ramai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta selamat dalam agama supaya kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, saya duk bawa orang pergi umrah kan, 4 orang meninggal atas reba saya. Seorang mati tengah tawaf. Ada seorang tu tengah tawaf daripada Perak. Saya bawa pergi Madinah, masuk Madinah dulu. Saya cerita tuan-tuan, ketika sampai di Madinah, dia tak makan. Saya jumpa dia, pakcik, kenapa tak makan? Tak larat ustaz. Dia kata tak larat dah. Lepas tu saya hari yang keempat tu, saya pergi tengok dah, pakcik, kenapa tak makan? Tak larat dah ustaz. Dia kata pakcik kena makan, esok kita nak pergi umrah. Lepas tu isteri dia beletir, biasalah orang perempuan beletir kan. Saya kata, pakcik boleh tak senyap sekejap? Saya kata, pakcik dulu kerja apa? Pakcik ni dulu kerja sharpshooter. Penembak tepat. Di Malaysia ni ada 11 orang aja. Yang polis ni pergi tembak, mati dia belah. Penembak tepat. Saya kata, pakcik kenapa tak makan? Alah ustaz. Saya kata, bawa ubat tak? Bawa ubat. Isteri dia kata, makan tak nak? Dia beletir, saya pun buat tak tahu je lah. Pakcik, ubat nak makan? Tak nak makan. Dia kata, ustaz, rupanya dia doa di rumah dia ketika nak berangkat, nak mati di Mekah. Minta mati di Mekah. Saya kalau orang pergi umrah dengan saya, pergi haji, jangan doa mati di Mekah, sebab menyusahkan saya. Nak kena pergi report macam-macam. Saya kalau dia doa ya Allah mati di Mekah, saya duduk di belakang, janganlah ya Allah, janganlah ya Allah. Susah kalau mati di Mekah. Saya pening, susah yang bawa ni. Jadi rupanya dia doa nak mati di Mekah. Saya pun ya Allah, saya kata pakcik ubat tak nak makan. Saya kata pakcik air zam-zam nak tak? Khairul ma' fil ardi ma'u zam-zam. Sebaik-baik air di muka bumi ialah air zam-zam. Kan? Yang ni ubat yang bagus. Saya ambil air zam-zam ni, pakcik minum ni ubat ni. Air zam-zam tak apa, dia kata. Saya pun ambil air zam-zam, saya pusing. Dalam poket saya ni ada Panadol soluble. Saya ambil 2 biji, saya lepas dalam tu. Biar ada berbuih tu, saya buat jampi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Ni doa bila minum air zam-zam. Wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Saya pun tiup. Saya kata nah. Dia tak tahu dalam tu ada Panadol soluble. Dia pun minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa rasa Panadol? Dalam hati memanglah Panadol soluble. Saya kata memang air zam-zam kalau jampi dia rasa Panadol. Saya kata minum. Dia pun minum. Habis minum 3 jam dia kebah lah. Dia pun panas. Dia jumpa saya dekat bawah tu, dia pakai kamera. Ustaz, Panadol ustaz berkesan. Air zam-zam ustaz berkesan. Dia kata berkesan lah Panadol. Dia pun alhamdulillah saya sihat ustaz. Teruslah pergi dia berjalan kaki, tuan-tuan tawaf dengan saya, sa'i dengan saya. Ketika tawaf tu Allahu Akbar, senang bawa orang yang tak pernah pergi tuan-tuan. Kalau bawa orang yang pernah pergi, kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang. Pening tuan-tuan. Saya kalau bawa orang tak pernah pergi, saya pegang tu, okey ikut saya, subhanallah. Jadi semua akan pegang tu, ikut serentak. Dia jadi macam tu. Bila bunyi macam tu, orang yang tepi semua, orang di depan tu semua duduk tepi. Sebab kita jadi macam satu tentera. Allah, saya subhanallah. Rupanya bila kita duduk dalam satu grup, ramai orang tumpang.
Tiba-tiba saya dengar bunyi pelik di belakang. Subhanallah. Rupanya Bangladesh bertumpang juga. Bangladesh, subhanallah. Kenapa jemaah aku bunyi pelik? Rupanya Bangladesh tumpang juga. Senang, tawaf, subhanallah, alhamdulillah. Ketika la ilaha illallah, saya suruh jemaah ikut saya, semua pakai ikut. Tiba-tiba bertembung dengan Turki, jemaah Turki. Bila bertembung, saya bagi tahu lah jemaah tu, Tarik tu maksud dia bagi jalan. Jamaah ingat zikir baru, semua pakai ikut. Tarik. Saya dengar mangkuk ayun betul lah jamaah aku ni. Sampai tak tahu apa. Kan? Tarik tu bagi jalan. Sebab tu kita kena tahu juga kalau pergi Mekah ni. Saya bawa jamaah kalau tak tahu apa, naik van sesat. Saya senang bawa pak saudara saya. Dia pergi sesat. Dia jumpa polis. Anak! Nak kata apa sesat tak tahu. Ana sesatun. Dia ingat sesatun bahasa Arab. Boleh tu ma'araf nadal takallam. Tak faham nak cakap apa ni. Ana sesatun. Dia cari hotel tak jumpa. Polis tu kata ma'araf nadal takallam. Aku tak faham cakap apa. Ana, tadi dia teringat Quran. Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Polis tu Masya Allah. Tapi dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Polis tu terus sadaqallah. Jam lawak. Dia bukan boleh ceramah betul, lena. Orang besut ni kan adalah angin sepuluh bahasa. Aduh, tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Saya pernah baru ni bawa seorang pakcik, lagilah dahsyat. Kami tawaf bulan 1 baru ni sejam. Pakcik tu bila dah tawaf tak boleh, tak boleh jalan. Dia ambil telefon, dia selfie. Polis marah. Haji, mamnu. Pakcik tu marah tu, polis tu balik. Haji apa? Aku umrah dah. Kami duduk sebelah, nak gelak tak gelak. Betul lah dia buat umrah. Polis tu kata haji. Sebab tu kakak-kakak kalau pergilah umrah kan, kadang-kadang kita tak nak shopping, selalu lalu dekat kedai. Orang perempuan selalu kena. Tu yang jaga kedai tu dia panggil apa? Dia panggil apa pakcik? Dia panggil Hajah tak? Dia panggil Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza, tengok dulu. Makcik tak nak beli, masuk beli semua. Saya baru ni dia panggil apa? Fatah Amin. Aku masuk, duduk dalam cermin, duduk tengok. Betul ke apa muka Fatah Amin? Dia panggil Siti Nurhaliza, perempuan. Ataupun dia panggil apa? Dia panggil baru ni saya tengok. Isteri saya, dia pergi nak shopping. Isteri saya balik terus. Tahu dah dia panggil apa? Rosmah Mansur. Isteri saya balik terus, tuan-tuan, silap panggil, tuan-tuan. Dia cerita. Jadi ketika tawaf apa semua habis, saya duduk depan multazam. Saya kata pakcik balung tadilah, balung doa, dia doa, menangis dia. Habis sa'i, tuan-tuan, alhamdulillah sihat. Sampai hari kedua di Mekah tak jumpa. Hari kedua tak jumpa, ketiga tak jumpa, keempat, kelima nak balik, saya pergi tengok, terbaring dah atas katil. Pakcik, macam mana? Tak larat ustaz. Dia kata pakcik tak makan ubat. Makan tak? Isteri dia kata, makan apa? Bawa ubat tak makan. Makan di bawah pun tak nak, turun pun tak nak. Saya ambil makanan, dia tak nak makan. Dia kata tak larat ustaz. Dalam hati takkan nak ambil air zam-zam jampi lagi kan. Saya kata tak apalah, esok kita nak balik dah. Macam mana ni nak tawaf wada'. Tak larat ustaz. Dia kata. Saya kata tak apalah. Datang dengan menantu kan. Nanti menantu bawa pakcik naik kursi roda sampai di atas tu ambil skuter. Dia kata tak apa ustaz, tak larat ustaz. Saya pun bawa pakcik tadi naik skuter. Saya duduk di belakang, menantu dia bawa. Pusingan pertama senyap, duduk atas skuter tu. Pusingan kedua tak bergerak. Pusingan ketiga dia lemah. Pusingan keempat dia jatuh atas bahu menantu dia. Dia mati tengah tawaf. Mati depan Kaabah. Mati dalam wudu. Kita nak kata apa macam tu? Jamin syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena doa ni, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Minta ni supaya kita mati dengan agama ni, dengan kalimah la ilaha illallah. Dia mati tuan-tuan tengah tawaf. Habis tuan-tuan, saya ke bumi ke jenazah. Saya jumpalah isteri dia. Saya kata, maklum, macam mana ni? Menangis maklum.
Saya tak maklum kenapa menangis. Ustaz, dia dah meninggal, alhamdulillah Ustaz. Tapi saya susah hati. Saya tahu susah hati macam mana. Saya datang 4 beg Ustaz, 2 orang, balik seorang Ustaz. Siapa nak tarik beg saya Ustaz? Dia duk susah hati beg dia. Saya kata, maklum, insyaAllah saya uruskan. Tapi saya nak tanya, Pak Long ni mati tengah tawaf dalam Masjid Haram depan Kaabah. Apa amalan dia? Ustaz, dia walaupun sharpshooter Ustaz, hidup dia rumah Allah. Pencen dia setiap kali salat rumah Allah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang dengan siap apa yang dia suka. Hidup dia dengan rumah Allah. Memang layak dia mati dalam rumah Allah, dalam Masjid Haram depan Kaabah. Tengok, kalaulah hidup kita tiap-tiap minggu ada program di dataran ilmu ni, tuan-tuan tak pernah datang. Orang jertik, pergi mana kamu? Orang jertik tak datang. Program ada tiap-tiap minggu. Mana penghujung hayat kita? Tapi alhamdulillah tiap-tiap minggu tuan-tuan hadirkan diri. Yakinlah tuan-tuan, al-mar'u ma'a man ahabba. Kita akan mati dengan apa yang kita suka. Kita datang majlis ilmu, kita akan mati dalam majlis ilmu. Tuan-tuan sebutlah amin. Tapi bukan pagi ni. Mati pagi ni pula, minta hari lain lah tuan-tuan, kan? Nak beritahu tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, kita doa supaya apa? Allah kekal mati kita penghujung dengan kalimah la ilaha illallah ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Minta sihat tubuh badan. Sebab tu tuan-tuan, kalau baca dalam kitab ulama, dia kata badan kita ni sihat, kita kena ada 2 fungsi. Pertama, kena makan. Makan tu mesti halalan tayyiban. Jaga orang Islam kita ni kadang-kadang halal aja. Dia mesti halalan tayyibah, mesti suci. Kita sembelih ayam, alhamdulillah halal orang Islam sembelih. Buang dalam darah yang air yang ada darah, maka tidak suci. Kena halalan tayyiban. Jangan makan saja semata-mata halal, tak tahu puncanya datang mana. Bila halalan tayyiban, alhamdulillah tuan-tuan, jasad kita ni akan sihat. Maka bila sihat, kita senang nak buat ibadat. Sebab tu tuan-tuan nak tahu Allah suka macam mana. Kalau nak tahu Allah suka, kita nak buat ibadat senang. Tu Allah suka kita lah. Tapi kalau kita nak datang program ilmu pun berasa malas tuan-tuan. Hari ni ada Ustaz Abdullah Khairi, dia duduk terkah orang, aku malas nak pergi tu. Maksud dia dah mula dah tu, kan? Kita Quran pun malas nak baca, menunjukkan Allah dah tak suka orang kita dah. Tapi kalau kita bangun pagi, alhamdulillah, saya umur 56. Dr. Rizal umur berapa? 52. Kita 50 kata ni. Kalau 50 kata ni kebanyakan tua dah, kan? Selalu pergi pasar malam, dia orang tak panggil abang lah. Pakcik nak beli apa? Saya pergi pasar malam, dia panggil pakcik, aku balik terus tuan-tuan. Menunjukkan apa? Saya 56. Bagi saya lepas subuh 1 jam, aku mesti selesaikan zikir aku. Mesti selesai. Kadang-kadang dia rasa malas. Bila rasa malas, datangkan. Tu Allah dah mula nak lupa tu. Ingat tau, kalau kita malas nak buat ibadat, menunjukkan Allah macam tak minat dengan kita. Tapi kalau kita bangun, rasa semangat nak buat ibadat, nak semayang duha, rasa semangat, nak baca Quran, nak zikir, rasa semangat, nak mengaji, rasa semangat, tu Allah dah cinta dengan kita. Bila cinta, istiqamah. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa'iddat lil muttaqin. Bila kita buat ibadat, istiqamah kita, ketika kita nak mati, malaikat akan turun. Malaikat akan bagi tahu, la takhaf wa la tahzan, jangan susah hati, jangan takut, wa abshiru bil jannah, surga menanti kamu. Syarat dia mesti istiqamah. Sebab tu kalau kita buat baik, rasa dah semangat nak buat, tu Allah dah dekat dengan kita dah. Tuan-tuan, teruskan. Supaya apa? Supaya kita istiqamah, penghujung hayat kita mati dalam kalimah la ilaha illallah. Yang tu yang penting tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Minta sihat tubuh badan. Bila sihat, kakak-kakak boleh datang dengan ceramah, kan? Boleh datang dengan kuliah, boleh buat ibadat. Minta tubuh badan sihat, makan muelok, halalan thayyibah. Yang kedua apa? Yang kedua kena exercise. Saya 56. Tiap-tiap minggu saya main badminton. Nak lawan dengan saya boleh, kan? Tapi agak-agak siapa? Saya tiap-tiap minggu main badminton. Exercise, tuan-tuan, kena bagi ni
Sihat dua badan. Semalam pergi jumpa Profesor Dr. Muhaya, pergi cek mata. Rupanya setiap tahun kita kena cek mata sekali, setahun sekali. Kakak-kakak cek dah mata, setahun sekali kena cek. Rupanya mata kita ni, kalau kita tak cek, dia akan efek semua badan. Saya baru tahu, Dr. Muhaya bagi tahu, dia kata dalam badan kita dia ada 6.2 bilion sel. Ni dalam badan kita ni. Dia kata kalau hati kita positif, kita telah memerintah 6.2 bilion sel kita positif. Sebab tu abang-abang, kalau hidup kita semua negatif, tu yang jadi negatif. Macam mana? Tak larat semua. Ni negatif, jangan negatif. Dr. Muhaya kata apa? Kita kena positif dalam hidup. Kita akan telah memerintah 6.2 bilion sel kita positif. Kalau kita semangat untuk nak buat ibadat, macam tengok pengungsi tadi, bila dia jadi pengungsi, semangat. Tentu saya nak. Kan? Mula-mula dah semangat. Jadi saya pun jadi semangat. Dia akan jadi semangat semua. Tiba-tiba kalau pengungsi, Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni ramai orang. Selalu tak ramai. Kalau tuan-tuan nak datang, tak datang pun tak apa. Pakai hak berceramah pun tak semangat. Tapi kalau pengungsi, pom. Tengok, Dr. Rizwan jadi semangat, saya pun jadi semangat. Sebab apa? Positif. Sebab tu kita ni tuan-tuan, otak ada, nak menghidupkan otak dengan ilmu. Hati ada, nak menghidupkan hati dengan zikrullah. Tuan-tuan ingat, kita ada roh, nak hidupkan roh kena Al-Quran. Nak hidupkan nafsu dengan puasa. Nak hidupkan jasad kita dengan makan yang halalan tayyibah dan exercise. Sebab tu kita kena ada exercise. Jogging-jogging, jalan-jalan sikit. Barulah anggota kita akan sihat. Barulah senang. Pilihan raya boleh gantung bendera. Ini umur 55 tak mahu apa-apa dah. Bagi hak muda-muda naik. Hoi! Ni aku negam ni. Nabi berhijrah umur berapa? 13 tahun di Mekah. Menerima wahyu umur 40. Maksudnya 53 tahun baru berhijrah. Peperangan Uhud, peperangan Badar umur apa? 55 tahun. Peperangan Badar 55. Kita orang jertih 55. Apa dah berlaku. Aku geram ni. 55 baru mula nak berjuang. 55 haji, 55. Ni 55 bagi orang muda. Jangan 55 baru berlaku peperangan Badar. Nabi mengangkat senjata untuk berjuang. 55, 56, 57 peperangan Uhud. Tengok, ada di kalangan kita umur 60 nak bencin lah. Jangan pencen, biar kita mati dengan perjuangan ini. Sebab tu Tok Guru alhamdulillah, walaupun tak larat, kalau ikutlah tuan-tuan, saya tengok sedih. Baru ni saya pergi, tuan-tuan, saya Ustaz Aslin, Dr. Izhar, pergi ziarah dia. Dia sambut saya, tuan-tuan, kami 3 orang. Kami ni siapa aja, ustaz biasa aja. Tapi dia sambut senyap je. Kami 3 orang ni kaki lawak, buat lawak. Saya pun try buat lawak, tengok dia gelak. Saya kata, Tok Guru gelak. Habis dia jamu kami makan. Saya kata, Tok Guru minta maaf lah, kami ni suka buat lawak. Dia kata, alhamdulillah, terhibur hati saya. Dia kata, kena ada juga orang macam ni yang buat lawak ni. Saya pun kata, alhamdulillah. Tengok tuan-tuan, tak larat dah Tok Guru. Tapi tengok dia punya semangat dia tu, walaupun nampak jasad tak larat, tapi roh dia kuat. Kerana apa? Bila roh kuat, jasad akan kuat. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, doa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Ni ada di kalangan kita nak mengaji malah datang program ilmu lena kan, bagi salam dia lena, memanglah taman syurga kan, dengar je lena lah. Tapi tak apa, dapat berkat, keberkatan. Dan saya seronok bila di Jertih ni ada program ilmu macam ni. Tiap-tiap minggu Dr. Rizwan tu, setiap minggu macam ni. Tapi orang yang sama aja. Orang lain tak datang-datang juga. Tak apalah, ramai hari ni. Ni, tambahkan ilmu. Wa ziyadatan fil ilmi. Minta tambah ilmu. Bukan saja tambah ilmu tu kita duduk saja. Tak. Pertama, al-ilmu bita'alum. Ilmu tu kena berguru. Saya sampai berguru apa ni?
Lebih kurang apa? Ha? Pukul 12 agak-agak batuk lah tuan-tuan. Sejam kan? Lagi nu apa Puan Faridah nak rasmi orang Kedah ha? Orang utara juga. Apa 10.30? Boleh 10.30? Boleh 25 minit lagi? Okey. Sebab saya ada tu, lagi ada kuliah kat situ kan? Itu kan? Oh ada apa masjid 8 Kubah. Kuliah Jumaat. Tuan-tuan minta tambah ilmu. Ilmu ni al-ilmu bita'allum, kena berguru. Saya ni tuan-tuan lulusan apa? Electrical engineering. Ijazah saya electrical. Macam mana? Bapa saya tok guru pondok Madrasah Khairiyah Islamiyah di Pokok Senar. Memang situ ni madrasah daripada dulu sampai sekarang masih ada lagi. Bapa saya mengajar di situ, tok guru pondok. Dia ni Allah, orang baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Silap baca dia baris, dia boleh tegur sebab dia cukup pakar bab nahwu ni. Oh, tapi dia cakap Arab slow sikit. Memang pakar nahwu. Silap baca, silap baris memang kena teruk lah. Pakar nahwu. Tapi nak beritahu tuan-tuan, anak yang pertama Ustaz Haji Harun, yang pertama mechanical engineering. Anak yang kedua electronic engineering. Saya anak ketiga electrical engineering. Kami semua menjadi engineer. Ayah saya kata apa? Khairi, dia panggil Khairi. Aku di belakang rumah ni ada satu bilik semua kitab Arab. Satu kitab Arab saya tak boleh baca. Dia kata ni, nampak kitab ni. Boleh baca Arab? Tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, dia kata esok aku nak bakar semua kitab ni. Dah semua tak boleh baca. Anak dia seorang pun tak jadi ustaz. Aku nak bakar kitab ni. Saya kata, ayah nak buat banyak macam mana? Jangan bakar. Dia kata, kalau tak nak bakar kitab ni, pergi mengaji bahasa Arab. Dia suruh saya pergi mengaji. Masa tu umur saya 30 tahun. Anak ada 3 orang. Dalam hati, ya Allah, umur 30 nak mengaji apa ni bahasa Arab. Saya bawa anak saya pergi pasar malam. Pasar malam kan? Pasar malam tu dia jual kitab-kitab tu. Saya tengok ada kitab, saya pegang. Lughatul Arabiyyah li Ibtidaiyah. Bahasa Arab untuk sekolah rendah. Saya tengoklah, ra'sun kepala, sya'run rambut, ainun mata, anfun hidung. Saya balik, saya hafal. Esok saya pergi cari pula, tengok Lughatul Arabiyyah li Sanawiyah. Lughatul Arabiyyah li Sanawiyah, sekolah menengah pula. Saya tengok, oh dia madrasatun, sekolah apa dia buat saqfun shilling ardun bumi. Saya pun hafal. Saya hafal dalam masa 3 bulan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. 3 bulan saya hafal 3000 kalimah. We can talk English if you have a vocabulary, isn't it? Faham tak? Orang Terengganu jangan tak faham lah. Kita boleh cakap orang putih kerana kita ada vocab, kalimah. Kita boleh cakap Arab kerana ada kalimah. Saya dah ada kalimah 3000 kalimah. Saya pergi jumpa ayah, macam mana nak cakap Arab. Dia pun ajar saya macam mana nak atur kalimah Arab tu. Jadi saya pun mula atur. Bila dah atur, dia ajar saya macam mana nak Arab. Jadi saya bolehlah cakap Arab, boleh Arab, dan bolehlah baca kitab. Bila boleh, saya boleh menulis, boleh baca kitab. Saya berkata, ayah, masa tu umur 30, saya dah ambil 4 sanawi lah ya. Dia kata, kamu mengaji 4 bulan. Boleh ke 4 bulan ya? Boleh ke? Boleh ayah. Boleh. Saya pergi daftar tuan-tuan sekolah Dairatul Ma'arifil Wataniyah, sekolah Datuk Tun Abdullah Badawi. Pergi daftarlah. Bapa dia Abdullah Badawi, datuk dia Abdullah Fahim, yang telah memberikan tarikh kemerdekaan 31 Ogos. Datuk dia lah nama Abdullah Fahim, seorang ulama yang sangat dahsyat, ulama falak. Saya pergi daftar masa tu umur 30. Saya pun pinjamlah baju sekolah adik saya. Duduk belakang sekali lah, pelajar tumpang. Bila duduk tu kan, anak saya di luar lari sana lari sini. Isteri saya jaga. Tengok semangat ni belajar ilmu ni. Tiba-tiba ketua pengawas masuk dalam kelas. Saya dengan berjambang, dengan misai. Dia kata kat saya, Cik, waris tak boleh tunggu dalam kelas. Waris tunggu di luar. Dia kata, ni tempat periksa. Dia kata saya waris. Dia tak tahu saya nak periksa juga. Umur 30. Saya kata saya pun nak ambil periksa 4 sanawi. Dia kata tua-tua pun periksa.
Dia peli saya jangan dicabar. Cabar, aku lawan cabaran. Ini semangat tuan-tuan. Akhirnya saya ambil subjek 20 subjek. Alhamdulillah dapat keputusan jayid jiddan, pangkat 2. Saya balik-balik, ayah, seronok sangat. Saya dapat jayid jiddan ayah, pangkat 2. Pertama mumtaz, yang kedua jayid jiddan, yang ketiga jayid, yang keempat makbul. Dia kata dahsyat kamu ya, belajar 4 bulan dapat jayid jiddan. Aku mengaji 7 tahun makbul, dia kata. Kamu pergi mengaji lagi, tengok. Saya sambung mengaji, ambil diploma bahasa Arab. Lepas dapat diploma bahasa Arab, saya sambung lagi ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Lepas dapat ijazah pendidikan Islam, saya ada 2 ijazah, satu electrical engineering, satu pendidikan Islam. Saya sambung master, ambil dalam counselling, sebab saya minat kaunselor orang. Kemudian saya sambung dalam PhD dalam psikologi, kognitif ad-din plus reality, tangani masalah pelajar-pelajar tahfiz. Alhamdulillah dapat PhD. Menunjukkan apa? Ilmu, kena mengaji. Ni kakak-kakak jangan kata saya tua dah. Hei, Abu Laid Samarkandi menulis kitab Tanbihul Ghafilin, umurnya 55. Ni ada di kalangan kita umur 40, malas mengaji. Minta tuan-tuan tambah ilmu, datang mengaji, pergi belajar. Pertama berguru, yang kedua barulah baca kitab. Kalau baca buku, syarat dia mesti basic kena clear. Jangan basic tak clear, tiba-tiba baca buku, rosak tuan-tuan. Asy-syaitanu syaikhuhu, syaitan akan jadi guru kita. Sebab tu kita minta tambah ilmu, kena pergi mengaji. Alhamdulillah dataran ni ada tiap-tiap minggu kita bawa. Bila mengaji tuan-tuan, bawalah buku. Ni buku apa pun tak bawa. Tuan-tuan, semua ustaz cakap dalam ni, kepala otak hamba, tulislah kan apa, dan semua tak tulis. Belagak macam Imam Al-Syafi'i. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia pergi jumpa Imam Malik. Imam Malik hantar wakil. Siapa di luar tu? Syafi'i nak jumpa kamu. Bagi tahu dekat dia, kalau nak jumpa aku, nak mengaji Al-Muwatta, suruh dia baca dan hafal. Ni pembantu ni keluar bagi tahu Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, kalau kamu nak jumpa Imam Malik, nak mengaji Al-Muwatta, baca hafal dulu baru jumpa. Apa kata Imam Syafi'i? Tak payah, semua kitab Al-Muwatta ni dalam kepala dia. Macam tuan-tuan lah, kan mengikut Imam Syafi'i. Tanya balik haram, tak faham, buku apa pun tak bawa kan. Sepatutnya tulis, baru ada semangat. Saya mengaji macam tu tuan-tuan. Saya tulis ni, jilid Islami 1 sampai 12 jilid. Saya mengaji dulu, pergi tak ada kitab, tulis poin-poin penting, saya tulis. Sekarang ni nak ceramah, saya ambil aja, ambil cerita, tengok balik, oh ni poin dia untuk saya sampaikan. Saya ambil tajuk, setiap ada tajuk dia. Itu cara mengaji kan. Kena berguru. Bila dah berguru, baru kita baca kitab untuk tambah lagi. Macam kami ni, kami baca kitab lah, baca, membaca selalu. Saya akan tumpukan pukul 10, kalau tak ada kerja mesti baca sampai pukul 12, wajib. Tak ada masa tuan-tuan. Ini tuan-tuan baca WhatsApp lebih banyak daripada baca kitab. WhatsApp lebih banyak daripada mentelaah. Rugi. Allahumma, minta tambah ilmu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Minta berkat rezeki kita. Rezeki bukan duit semata-mata. Ingat, rezeki kita ada isteri, isteri kita tenang aja, rezeki tu. Balik rumah kan, lepas ceramah majlis ilmu, isteri tak datang, ketuk pintu, Assalamualaikum. Isteri pun buka pintu, apa? Pergi mana? Gimana? Pergi ceramah Ustaz Abdullah Khairi. Masuk bang, saya dah masak sedap untuk abang. Kita pun masuk, dia pegang tangan kita. Bang duduk bang. Kita pun duduk, dia ambil makanan letak. Kita pun ambil suap. Abang, bismillah dulu. Kita pun makan, bismillah. Dia pun tengok, abang tambah bang. Saya cerita aja, jangan harap. Aku cerita. Kalau dapat bini macam tu, berkat lah tu, rezeki. Tidak, bini balik-balik tuan-tuan pergi kuliah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Harai tak buka tuan-tuan. Yang dia buka bukan pintu, dia buka tingkap. Ingat nak tidur masjid, dia kata kau hancur. Bukan Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang, aku juga dapat nama tuan-tuan.
Buka pintu. Dia pun buka. Bram, 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 bram. Rupanya baru bangun tidur tuan-tuan, dengan rambut macam jebon tu. Lepas tu pakai baju kelawar, terbang. Kita pun terkejut. Allah! Abang! Ada apa? Air kata. Air! Pergi ambil dalam peti air. Kita pun buka peti air. Haram jadah punya bini. Minum. Kita tak reda bini macam tu. Jamin bini neraka Allah. Tapi ada isteri tenang aja. Saya jumpa tuan-tuan seorang pakcik pergi Mekah. Dia panggil isteri dia apa? Darling. Dia panggil darling di Mekah tu. Saya tengok, pakcik umur berapa? 64. Panggil darling. Dia kata, aku panggil darling lah, aku tak buat duit, aku nak pinjam. Tak boleh pakar tuan-tuan. Rupanya dia pergi shopping, duit tak bawa. Ada seorang pakcik tu, isteri saya panggil Yang. Dr. Rizal panggil apa? Yang juga? Berbulu aku dengar. Dr. Farida, Cik Farida, Puan Farida. Suami panggil apa? Suami panggil saya. Suami lah panggil. Malu. Saya panggil Yang. Tapi hebat, ada seorang pakcik umur 70 lebih. Saya pergi rumah dia, tengok. Bila ada isteri macam ni, tu rezeki lah tu. Sampai-sampai kan, dia panggil isteri dia. Hut! So, isteri dia jawab. Hut! Peliknya. Tiba-tiba isteri dia datang. Yang. Dia panggil Yang. Isteri dia datang, umur 70 lebih, angkat air. Abang. Isteri panggil abang. Ini kita orang Terengganu, makmu bapakmu. Ini dia panggil Yang. Isteri datang 70 lebih, angkat air. Abang, minum. Saya kata, pakcik umur berapa? 78. Pakcik panggil Yang. Dia kata, aku panggil Yang lah. Aku lupa nama dia. Rupanya nama pun lupa. Takut silap. Tak apa, yang penting ada isteri solehah. Rezeki lah tu kan. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah dalam hidup. Saya psikologi. Seorang suami yang baik ialah pendengar yang baik. Tak perlu cakap banyak, pendengar aja. Seorang isteri yang baik ialah servis yang baik. Servis. Bukan dia kira cantik. Alah, bohong ya. Kalau masa kahwin memang cantik. Cutting tu 36, 26, 36. Naik motor kan, dua-dua dalam raga motor. Tapi bila dah kahwin 40 tahun, 82 daripada atas ke bawah. Belum sempat break, dia dah break dah tuan. Biasalah, tapi hati tenang. Rezeki lah tu kan. Saya ingatlah masa kahwin dulu memang kan, alhamdulillah. Tapi kalau 40 tahun tengok tenang je. Sebab apa? Servis. Kak, servis yang terbaik kak untuk suami kita. Bila makan, tunggu. Walaupun kita dah makan, tunggu. Bang, makan bang, sedap tak? Tak sedap pun jadi sedap. Makan bang, tambah bang, tambah. Sedap dah bang? Sedap. Tenang hati suami. Servis. Ini orang perempuan, dia nak kira bagi cantik. Bedak sejam. Nak keluar rumah, kena bagi tahu malam. Nak keluar pukul 7 malam, kena bagi tahu dah. Lepas subuh, dia mula dah. Dia iron dah tudung, letak atas kerusi. Abang duduk, tak keluar terus lah tuan-tuan hari tu. Yang penting bukan muka. Servis kak buat servis yang terbaik. Ya, suami cukup suka. Itu namanya rezeki. Kita ada suami kita, alhamdulillah. Masa kahwin dulu boleh minum air sekali dalam cawan yang sama, betul tak? Pagi ni haram air pun dia patah angkat. Kurang ajar betul lah tuan-tuan. Aku tengok tak ada apa pun. Tak ada melawak-lawak aja. Ni tak, seorang suami yang baik ni, dulu kita boleh minum, betul tak? Ambil bekas tu minum. Dia tak ada. Saya suka melawak. Anak bulan ni.
Dah orang bubuh minum dulu. Macam-macam macam kenal. Alhamdulillah. 10 minit. Tak sempat nak habis doa ni. Kan? Ni pegang ni. Abang minum. Masa kahwin. Boleh minum. Akak boleh minum tak? Dia kata nak minum macam mana ustaz? Bulu hidung sambung dengan misai. Nak minum pun geli. Tapi kak, kalau kita tengok suami kita rasa tenang, berkat lah tu. Itu rezeki lah tu. Kan, satu hari, kan, kak tengok baju dia, kak akan menangis. Masa tu dia dah tak ada dah. Ini kadang-kadang komplain, datang jumpa saya, ustaz, suami saya nak minta cerai. Saya kata kenapa? Berdengkur punya kuat. Saya kata dengkur macam mana? Macam serombong kapal. Bunyi macam mana? Kadang-kadang saya terduduk, ustaz, pelabuhan mana dia nak berhenti ni? Bunyi kuat. Saya kata dah nak buat macam mana? Nanti saya dah bercerai, habis edah, saya nak kahwin dengan ustaz. Saya kata, ustaz tak berdengkur tak? Ustaz tak, dia kata. Saya kata, hey, kak tahu tak, ustaz pun berdengkur juga. Ustaz, tahu tak Ustaz Haslin, kawan baik aku tu, naik kereta dengan dia, tengah naik ni, dia duduk sembang, tiba-tiba lena. Dia berhenti. Saya kejut dah. Hei, engkau kuat tu. Aku tak dengar pun. Memanglah hang tak dengar. Hang lena. Tu ustaz. Yang paling teruk tahu tak siapa ustaz? Tu penceramah hebat tu. Tahu tak apa? Samsul Debat. Tuan-tuan saya panggil dah. Saya naik tuan-tuan kereta dengan dia. Tengah duk ceram, tengah duk cakap, tiba-tiba nah. Dia ceramah lagi tuan-tuan. Nah duk cakap. Saya kata, hey, kau berdengkur macam mana? Nah. Tu ustaz. Sama aja tuan-tuan. Sebab tu kita bersyukurlah kita ada suami yang berdengkur. Satu hari dengkur tu kak tak dengar dah. Betul tak kak? Jaga-jaga tak ada dah. Ada seorang makcik jumpa saya, ustaz, saya rindu ustaz. Rindu kat siapa? Suami saya. Rindu macam mana? Bukan rindu suami tu, saya rindu malam-malam ustaz, dengkurnya tak ada dah. Okey tuan-tuan. Sebab tu kalau suami berdengkur, kakak duduk sebelah, beri galakan. Abang teruskan. Teruskan bang. Ya, lagi terus. Ataupun kakak tambah. Buat macam piramli. InsyaAllah baru bersemangat. Ataupun kakak dengkur sekali, dia kakak tambah. Sebab apa? Ni bapak saya kahwin dengan mak saya hampir 60 tahun. Kami buat hari keluarga. Pergi, yang lelaki tidur dengan ayah, yang perempuan tidur dengan mak. Bapak saya berat 80 lebih, dekat 100 kilo, tidur dengan kami. Allah, kami semua tak boleh tidur, duduk bangun. Yang tak tahan, dia berhenti. Kami ingat mati dah, dia sambung balik. Bangun pagi saya kata, ayah, mak boleh tidur dengan ayah tu berapa lama dah? 60 tahun. Ayah berdengkur kuat. Dia kata apa? Tak apa. Dia kata, satu hari aku rindu dengkur tu. Rupanya bukan ayah saya, mak saya rindu dengkur tu. Ayah saya tuan-tuan rindu mak saya. Mak saya mati dulu. Menunjukkan apa tuan-tuan? Ni servis. Sebab tu kakak servis yang terbaik kak. Bukan muka yang cantik, bukan badan yang elok, servis yang terbaik. Kan? Ni abang jadi pendengar yang baik. Orang lelaki susah nak dengar. Bila isteri cerita tak mau dengar dah. Isteri dia akan cakap banyak, dengar je. Saya psikologi, PhD saya dalam bidang tu. Kan? Bila isteri cakap kakak, abang dengar je. Ya, saya faham. Tapi haram tak faham. Hangguk aja, dengar. Good listener. Orang lelaki selesai masalah. Sebab tu bila anak bawa balik keputusan peperiksaan, dia jumpa siapa? Jumpa mak ke jumpa ayah? Jumpa mak. Dia tak jumpa ayah.
jumpa ayah. Ayah, UPSR 5A. Ayah tengok. Okey. Tak appreciate. Tu yang jumpa mak. Mak, UPSR 5A. Dia pegang anakku. Dia tengok pula. Tak bodoh macam pak hang. Bapak yang kena. Tak bodoh dengan bapakmu. Sebab tu tuan-tuan ni kasih rahmati Allah, rezeki bukan duit semata-mata. Rezeki ada suami yang baik, isteri yang salihah, rezeki lah tu. Ada jiran yang baik, rezeki lah tu. Ada kenderaan tak pernah rosak, rezeki lah tu. Ada orang naik KE 20 ya, tapi tak pernah rosak, jalan jauh, rezeki lah tu. Ada orang ada anak 2 aja, tapi alhamdulillah anak dia berkat, tak menyusahkan dia, rezeki lah tu. Ada jiran, kawan-kawan yang baik. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dengan agama kawan dia, maka tengoklah dengan siapa kita kawan. Ni kawan-kawan kita ni, alhamdulillah kawan yang baik. Dia peringat kita, hey, ada kuliah ilmu Ustaz Abdullah Khairi datang, jom. Kawan macam ni pegang elok. Ni kawan yang baik, rezeki lah tu. Ni ada kawan, ya Allah, pening kita, jumpa dia minta hutang, jumpa minta hutang, jumpa jadi tension. Ada kawan tenang dia, tu kawan dah tu, pegang elok. Ada kawan yang baik. Kak ada kawan yang baik tak? Kalau saya tanya kak boleh sebut tak nama dia? Mula terbayangan, siapa kawanku? Abang ada tak kawan terbaik? Mesti ada. Saya ada kawan yang baik tuan-tuan, alhamdulillah. Kawan tu saya pegang. Sebab apa? Bila jumpa dia akan ingat saya. Kita kadang-kadang ni zikir kurang, dia tu ingat kita. Walaupun ustaz, saya akan pegang dia. Sebab apa? Bila jumpa dia ingat Allah. Bila kita ingat Allah, dia akan bantu untuk tambah lagi. Kawan ni pegang elok. Pegang elok. Kerana apa? Penting kawan yang baik. Sebab apa? Itu rezeki. Rezeki bukan duit semata-mata. Tuan-tuan dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Lagi apa? Wa taubatan qabla al maut. Minta taubat sebelum mati. Kalau boleh jangan tinggal penghulu segala istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kena sebut banyak-banyak astaghfirullahalazim. Kerana apa? Ada seorang hamba Allah nama Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pindah tuan-tuan daripada Baghdad pergi satu tempat. Semata-mata tergerak hatinya, sampai dekat masjid, dia nak tidur dekat masjid, dihalau. Dia duduk di luar, dihalau. Dia keluar, nak tidur di masjid, tak boleh. Akhirnya berjumpa seorang anak muda. Saudara, kenapa? Saya nak tidur di masjid, tak ada tempat penginapan, macam mana? Tidur rumah saya. Tidur rumah dia. Akhirnya apa yang berlaku? Rupanya pemuda ni pembuat roti. Dia bangun pagi, dia akan sebut astaghfirullahalazim. Semua astagfirullah, pegang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Habis sembahyang subuh, astagfirullahalazim. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tanya, wahai saudara, saya tengok dalam hidup saudara ni penuh dengan astagfirullahalazim. Kenapa? Apa kata anak muda ni, pemuda ni? Sebenarnya aku sebut astagfirullahalazim kerana doa aku mustajab. Aku minta apa pun semua Allah bagi, kecuali satu. Satu tu apa dia? Aku nak berjumpa dengan seorang ulama yang hebat, nama Imam Ahmad bin Hanbal. Rupa-rupanya tergerak hati Imam Ahmad bin Hanbal nak datang tu. Kerana apa? Kerana astagfirullah hamba Allah ni. Tuan-tuan, nak doa mustajab. Astaghfirullahalazim. Ni minta tuan-tuan bertaubat qabla al-maut, sebelum mati. Kan? Kita kadang-kadang ni tuan-tuan, kita lupa tuan-tuan, bangun pagi sebutlah innani la igha. Nabi kata wa innani la astaghfirullah fi yawmin mi'ata maratin. Aku ni kadang-kadang terlalai, aku akan istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Kita hamba Allah banyak dosa, tak pernah sebut pun astaghfirullahalazim. Yang seterusnya apa? Wa rahmatan 'indal maut. Minta rahmat ketika nak mati. Mati dalam keadaan la ilaha illallah, mati dalam keadaan rahmat Allah turun kat kita. Kemudian apa? Wa maghfiratan ba'dal maut. Minta keampunan lepas mati. Nampak dia cover semua ni. Nanti tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan doa apa selalu, imam duk baca selalu doa ni, tapi kita tak faham. Kemudian Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut. Minta mudah ni ketika sakarat ni.
Dahsyat yang sangat dahsyat ketika sakarat. Sebab masa nak cukup dah, saya teruskan. Kemudian apa? Wan najata minan nar, minta jauh daripada api neraka. Kalau nak urai ni tuan-tuan, ambil 2-3 jam. Kemudian yang terakhir apa? Wal afwal indal hisab. Okey, saya baca doa ni tuan-tuan ikut. Selalu kan imam baca selalu lepas sembahyang. Tuan-tuan, kalau tak nak baca doa apa pun, baca yang ni pun dia cover semua dah. Boleh ikut saya? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Amallah, amal insya-Allah lepas semayang setiap kali. Kalau tak nak baca doa apa, baca yang ni 10, dia cover semua. Hati tenang, hati tak resah, jiwa tenteram, anak isteri tak meragam, anak-anak kita alhamdulillah hormat kita, suami kita kan akan jadi suami yang terbaik, isteri yang salihah, kawan-kawan yang sporting. insya-Allah kita akan bertemu dengan Allah di syurga. Cover semua sampai kita berada di sakaratul maut, sampai nak masuk apa nama syurga daripada neraka, sampai kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada kebaikan pagi ni. Cukup kau? Boleh? Faham tak faham? Faham tak? Kalau tak faham tu tak tahulah tuan-tuan lena lah tu. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Nanti kita aturkan forum tu dengan Ustaz Dusuki insya-Allah. Sebab saya tengok dia ramai jadi semangat tuan-tuan. Tapi tak boleh panjang-panjang sebab hari ni hari Jumaat kan. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 rakaat pantun sebelum saya menamatkan program ini. Ke Dubai membeli meruku, kakak di sebelah kiri, bye bye, abang semua I love you. Sekian, wassalamualaikum.